Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bertemu. Betul lah saya sebut pagi lagi ramai pada maghrib tuan-tuan. Mungkin banyak ustaz kot dalam ni yang kuliah maghrib. Jadi tuan-tuan, kita tengok kitab kita Tafsir Nurul Ihsan muka surat 40. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Betul di situ ayat 127 Al-Baqarah. Saya sambung pada ustaz. Ustaz apa Ustaz apa nama Ustaz Farhan. Baik, kita tengok. Qala Allah Ta'ala wa idh bismillahirrahmanirrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ketika mengangkat oleh Nabi Ibrahim akan qawa'id. Betul di sini? Betul kan? Foundation kaki daripada Baitullah, dan Nabi Ismail ketika binaan keduanya berkata. Jadi ketika mana mengangkat, maka di sini jadi perbahasan ulama siapakah yang mula-mula membina Kaabah. Ada tiga pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan malaikat, pandangan yang kedua mengatakan Nabi Adam AS, dan pandangan yang ketiga mengatakan Nabi Ibrahim AS. Jadi pandangan yang kuatnya, Nabi Ibrahim meninggikan semula. Yang membangunkan sama ada malaikat ataupun Nabi Adam AS. Ini pandangan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dan ada dalil dia lah, berdasarkan ayat Quran dalam surah Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Rumah yang pertama didirikan untuk beribadah adalah di Bakkah. Ini Mekah. Bakkah. Dia sebut Bakkah. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu. Makkah dulu nama dia Bakkah. Lama-lama orang panggil Makkah. Arab ni ba dengan mim makhraj dia sama. Sebab tu kita bila baca irkab ma'na tu jadi irkam ma'na. Dia jadi ba jadi mim terus. Sebab tu bacaan iqlab, setengah ulama baca mim ba'di. Dia tak tutup mulut. Tapi banyak juga ulama baca nun kalau bertemu dengan ba sama saja dengan mim. Mim tutup mulut, makhraj dia sama. Ataupun mim bertemu dengan ba. Ada dua pandangan ulama. Ada yang dulu macam kita bacakan mim ba'dihim, kita buka sikit mulut, nak beza ba dengan mim. Kalau macam Syekh Quraim Rajih, ada lagi ulama lain, dia kata tak, mim dengan ba makhraj sama. Jadi kita tutup je mulut. Mim ba'di, dua-dua betul. Ayah kepada Jalaluddin Hasan tu, siapa nama? Syekh yang Quran tu kan. Dia mula-mula dulu dia berpandangan buka mulut sikit, mim ba'di. Tapi sebelum akhir hayat dia nak meninggal dunia tu, dia jumpa Syekh Quraim Rajih apa semua, dia ubah pula, kata ba dengan mim ni makhraj sama, jadi tutup je lah. Ala kulli hal dua-dua betul lah. Sebab kalau kita dengar bunyi ni lebih kurang sama ya. Baik. Jadi daripada Bakkah lama-lama panggil Makkah. Apa makna Bakkah? Ya buku Bakkatan. Bakkatan tu masdar bagi pada Bakkah. Bakkah tu maksud dia pancung kepala. Bakkah tu pancung. Itu makna Mekah. Makkah asal ada Bakkah, maksud dia pancung kepala. Kenapa dinamakan tempat itu Bakkah? Kerana daripada dulu lagi mana golongan yang namai dah buat kacau bilau, maka akan dibalas terus. Itu panggil pancung tu. Dibalas terus. Sebelum Abraha, Nabi pernah sebut satu golongan yang nak hancurkan Kaabah juga. Fa izahum bi bayda yuskhafu min awalihim wa akhirihim. Ada hadis dalam Riyadhus Shalihin tu.
Bila dia sampai di satu tanah lapang di kawasan pasar tu, sebelum sampai ke Mekah, dia nak hancurkan Kaabah, semua ditenggelamkan. Jadi bila ditenggelamkan semua, termasuklah orang-orang yang pasar yang ada dekat situ. Maksud dia bala ni kalau dia turun dia tak kira orang. Bala kalau dia turun dia akan sapu habis. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhi zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah bila dia turun, dia takkan kena pada yang zalim khassah sahaja, semua kena. Jadi itu yang isteri Nabi tanya. Yang dalam tu ada budak-budak, ada orang yang berniaga, macam mana? Nabi sebut ditenggelamkan semua. Tapi yub'asu ala niyatihim, tapi nanti dibangkit berdasarkan niat. Siapa niat dia di situ nak berniaga lah. Niat dia baik, selamatlah. Tapi bila datang bala, dia akan yaumul jami', semua kena. Baik. Jadi nak cerita sama juga Abraha. Kita tahu dia kena apa? Surah Al-Fil. Kena apa? Burung yang datang berpasukan, lemparkan batu daripada Sijil. Itu nama dia Mekah pada dulu lagi. Dan dalam Quran pun sebut waman apa? Wa may yurid fihi bi ilhadin nudhiqu min adzabin alim. Tak ada tempat yang Allah Taala sebut lagu tu melainkan Mekah saja. Barang siapa yang ada cita-cita nak melakukan kezaliman, kami akan rasakan dia dengan azab yang pedih. Tak ada tempat dalam dunia ni kalau orang yang ada apa dah nekat bulat nak buat maksiat, Allah Taala balas, kecuali Mekah. Abraha tak ada hancurkan Kaabah, dia hancur dulu. Tu yang kadang-kadang ada orang pergi Mekah, dia ada niat yang jahat, mungkin dia tersesat, mungkin dia terkeluar daripada rombongan, hilang dan sebagainya. Kalau dia mai tu memang dia tekad bulat nak buat jahat. Dalam Quran sebut tempat Mekah saja yang sebut lagu tu. Allah Taala sebut mulianya Mekah. Baik, jadi Nabi Ibrahim ni dia tegakkan balik binaan dia. Yang mula-mula cipta, yang mula-mula binaan Kaabah tu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Adam ataupun malaikat. Apa dalil dia yang lain? Dalam surah Ibrahim, ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dia meninggalkan apa? Hajar dengan anak dia Ismail. Maksudnya Nabi Ismail masih lagi menyusu. Bila Nabi Ibrahim tinggal, Nabi Ibrahim berdoa kan. Dia duduk belakang bukit dan Nabi Ibrahim berdoa menghadap ke Kaabah. Masa ni Kaabah dah ada dah, dia macam longgokan tanah aja. Ulama sebut sebab apa? Sebab kerana banjir zaman Nabi Nuh meruntuhkan Kaabah. Kaabah jadi macam longgokan tanah saja. Kemudian Nabi Ibrahim dia berdoa. Masa tu ni cerita ni yang Nabi Ibrahim menegakkan apa? Binaan Kaabah ni, dan Nabi Ismail dah besar lah. Masa ni umur Nabi Ismail dalam 16 tahun begitu. Tapi Nabi Ibrahim tinggal Sarah tinggal Hajar dengan Nabi Ismail. Ismail kecil lagi, masih menyusu. Kan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku telah menetapkan sebahagian zuriatku. Tu orang Arab lah ni, banyak Nabi keturunan Ismail lah. Dia biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman. Kemudian inda baitikal muharram, di rumahmu yang mulia. Maksudnya betul, Kaabah dah ada dah. Kaabah dah ada dah. Nabi Ismail kecil lagi, Kaabah dah ada dah. Kemudian doa Nabi Ibrahim, Rabbana liqimus salah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Jadi nombor satu doa, tak fikir makan minum dulu, sembahyang dulu. Kemudian barulah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Baik. Jadi nak ceritanya dah ada dah, Kaabah dah ada. Kemudian ditegakkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail. Ketika binaan berkata, dan binaan Kaabah pula kalau ikut bentuk asal yang dicipta oleh Nabi Allah Ibrahim ni, yang dibinakan, dia termasuk sekali dengan hijir Ismail tu. Macam cincin tu. Itu yang tawaf tak boleh masuk dalam tu. Ada kan yang macam cincin tu. Saya tak pernah pergi. Ustaz Johari selalulah pergi. Baik, jadi Kaabah dia ada cincin tu. Tawaf dia tak boleh masuk dalam tu. Sebab bila masuk dalam tu, kita masuk dalam Kaabah, batal tawaf. Sebab binaan Nabi Ibrahim memang termasuk dengan cincin tu. Macam mana boleh jadi binaan macam kita sekarang ni? Binaan macam sekarang ni ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Kita ingat waktu umur Nabi 35 tu kan, yang banjir. Bila banjir, runtuh Kaabah. Lepas tu mereka bina balik, kan mereka bergaduh siapa yang nak letak Hajarul Aswad. Kemudian Nabi yang selesaikan ambil kain letak Hajarul Aswad. Masa umur Nabi 35, Nabi belum lagi diutuskan menjadi Rasul. Ketika ni runtuh, dia pun nak bina balik. Sepatutnya bina ikut macam Nabi Allah Ibrahim lah. Tapi dia berbina macam sekarang ni.
Dia pun tak masukkan yang macam cincin separuh tu, Hijr Ismail. Sebab apa? Sebab kekurangan duit. Duit tak cukup. Dan arkitek mereka masa tu bukan orang Arab, orang Rom. Saya lupa nama dia, tuan-tuan. Boleh tengok balik kitab sirah. Arkitek yang bina dia tu orang Rom, Mak Saleh. Tak heran pun tuan-tuan, di Dubai, Qatar, di Arab Saudi, binaan yang besar-besar tu bukan arkitek Muslim, kadang-kadang arkitek daripada barat. Daripada dulu lagi. Memang yang buat tu pun arkitek dia barat. Ada mahir lah orang Rom ni. Jadi kenapa dia tak masuk yang cincin tu? Duit kurang. Kenapa duit kurang? Pasal mereka sebelum bina tu, walaupun mereka di masyarakat Arab Jahiliyah, mereka tak mahu duit haram. Duit riba tak boleh, duit hasil penzinaan tak boleh, duit pada rampasan, duit penipuan. Mereka nak duit yang bagus. Itu orang-orang Arab Jahiliyah. Itu yang bila mereka nak macam tu, duit mereka tak cukup. Mereka ada duit yang mereka tu, duit solid daripada hasil yang halal. Bila duit tak cukup, mereka buat binaan macam tu lah. Yang cincin tu tak termasuk. Kemudian Nabi SAW ketika mana Fathul Mekah, Nabi teringin nak ubah balik. Seperti mana masukkan balik. Kiranya termasuk yang cincin tu lah. Jadi binaan Kaabah tu dia jadi macam panjang sikit dan satu hujung petak, satu hujung lagi dia macam tu lah, macam cincin tu. Tapi Nabi Muhammad SAW ingat, sebab sahabat ni baru masuk Islam. Takut nanti ada penentangan yang tak setuju. Kemudian ada yang buat balik macam zaman Nabi Ibrahim. Ada seorang khalifah, nama dia Abdullah bin Zubair, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Abdullah bin Zubair dia pernah memerintah kan, dia ubah Kaabah tu macam mana rupa Nabi Ibrahim AS buat. Sebiji dia ubah. Kemudian dia berperang dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj tembak Kaabah pakai apa? Mekah pakai majani, dan Abdullah bin Zubair kalah berperang dengan Hajjaj Bani Umayyah tu. Kemudian Abdullah bin Zubair dibunuh, digantung kepala dia di Kaabah, kepala dia. Abdullah bin Zubair ni termasuk dalam apa? 12 khalifah tu lah. Ni ada hadis Nabi sebut 12 khalifah tu. Yang apa? La yazaluddin azidan mani'an. Agama Islam ni sentiasa kuat dan kukuh di bawah 12 orang khalifah. Ni hadis ni sahih tuan-tuan. Tapi jangan salah faham, Syiah guna hadis ni dia kata 12 imam dia. Itu tak betul. Nabi merujuk hadis ni kepada orang yang memegang tampuk kekuasaan. Adapun 12 imam Syiah tu mana ada jadi khalifah. Yang jadi khalifah 2 orang saja. Siapa dia? Sayyidina Ali dengan Hasan. Yang lain tak jadi khalifah. Jadi tak termasuk. Penggunaan Syiah pada hadis tu salah. 12 khalifah yang Nabi maksudkan ni yang pegang tampuk kekuasaan. Dan menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang dia yang disepakat adalah Abdullah bin Zubair. Dia termasuk dalam 12 orang tu. Dan yang terakhir nanti oleh Imam Mahdi lah. Imam Mahdi yang terakhir. Yang 4 orang terawal tu termasuklah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Hasan, Muawiyah, Abdullah bin Zubair dan seterusnya. Baik tuan-tuan. Jadi bila hancur, Hajjaj serang, Abdullah bin Zubair kalah. Hancur Kaabah sebab Hajjaj serang pakai batu tu, lestik batu besar. Kaabah hancur dan Hajjaj bina balik macam sekarang. Hajjaj buat balik macam sekarang ni. Jadi teruslah tuan-tuan, dah tak ada siapa dah bina macam binaan macam Nabi Ibrahim AS. Dan Kaabah yang tuan-tuan tengok sekarang ni bukanlah Kaabah zaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia banyak kali dah renovate. Dan tak silap saya yang tuan-tuan tengok ni baru berusia dalam 200 ke 300 tahun. Dia pembina lain. Ketika tuan-tuan tahu, orang panggil Wahabi tu Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Kan dia memerontak daripada kerajaan Uthmaniyah. Jadi bila dia dapat, sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab ni, Wahabi ni, dia sebenarnya dia gagal sebenarnya. Dia meninggal dunia dalam keadaan dakwah dia belum lagi berjaya. Dakwah dia lah. Dakwah dia yang apa? Sunnah lah katanya kan, yang lain bid'ah, kubur dan sebagainya. Jadi lepas kewafatan dia selang berapa tahun barulah keluarga Ali Saud ni berjaya. Dan dia perampas apa? Mekah, Madinah, dia merontak, dia keluar daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Bila dia dapat, itu yang tuan-tuan tengok yang merintah Arab Saudi ni sampai hari ni lah. Muhammad bin Salman itu semua keluarga Saud. Muhammad bin Saud, Ali Saud, semua keluarga dia sampai hari ni. Dan depa ubah, depa hancurkan balik Kaabah tu, depa buat lain. Itu yang lawa tu, tengok batu-batu dia baru. Itu keluarga Saud buat lain. Dia buat lain, dibina lain. Cumanya kalau tuan-tuan berpeluang masuk Kaabah, Kaabah tu dalam dia ada, kalau hak lama lah, yang hak lama tu pelita lah. Pelita-pelita yang usia dia ratusan tahun, mungkin ribuan tahun.
Ada yang kata pada kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah lagi. Pelita tu dalam ada dipergantung dalam Kaabah. Tuan-tuan boleh tengok kat Google ada. Google dia buat Google Eye kan, boleh tengok dalam Kaabah macam mana. Baik. Jadi apa hikmah dia tuan-tuan? Ada hikmah jugalah. Walaupun binaan asal dia termasuk cincin tu, tapi sekarang tak termasuk. Hikmah dia kita lah. Nak masuk Kaabah bukan senang, susah. Dan saya yakin tuan-tuan dalam ni mungkin tak ada orang yang pernah masuk, susah masuk Kaabah. Ada yang saya tahu orang Malaysia pernah masuk ni, antaranya tunggu Ustaz Harun Din. Dia pernah masuk lah. Berapa kali dia masuk di dalam Kaabah. Jadi kita yang tak berpeluang ni, kita bolehlah duduk dalam Hijr Ismail tu. Semayang dalam tu samalah seperti mana kita semayang dalam Kaabah. Itu mungkin hikmah dia lah. Bolehlah kita merasa duduk di situ. Baik tuan-tuan, tak apa. Jadi bila ditegakkan, dan Nabi Ismail ketika binaan berkata, makna dia yang menegakkan Nabi Ibrahim. Saya kata makam Ibrahim tu, tempat berdiri Nabi Ibrahim AS. Tu ada orang dia faham, ada setengah orang dia faham apa? Dia ingatkan di depan Kaabah tu ada kubur Nabi Ibrahim. Kan sebut makam Ibrahim. Arab ni tuan-tuan, bila disebut makam, dia ada dua makna. Boleh jadi memang ada jenazah dalam tu, ada jenazah, dan boleh jadi tak ada, dia sebagai peringatan sahaja. Kalau kita kata apa, tugu peringatan, itu disebut makam. Tapi Arab kalau dia sebut darih maksud dia memang ada jenazah dalam tu. Jenazah ada, bawah tu ada jenazah, kubur. Sebab tu kadang kubur orang panggil makam, kadang-kadang panggil darih. Kadang panggil makam, boleh jadi ada jenazah, boleh jadi tak ada. Makam Nabi kan banyak. Nabi Adam berata tempat ada, Nabi Hud berata tempat ada. Kat mana tuan-tuan boleh tengok kubur Nabi kan, kenapa panjang-panjang? Boleh tengok jejak Rasul kan, kubur Rasul panjang. Kenapa kita sebut panjang-panjang? Betul, Nabi dulu memang Nabi Adam panjang pun, tapi kenapa kubur Nabi panjang-panjang? Kan ada dalam jejak Rasul. Orang tanya kenapa panjang sangat kubur Nabi ni. Apa orang kampung tu sebut, orang kawasan tu, dia kata kami tak pasti. Ada yang kata sini, ada yang kata sini, ada kata sini kubur dia, jadi kami bagi panjang. Tu yang panjang tu sebab nak bagi kena. Dan kubur Nabi ni merata tempat ada, sini ada, sini ada. Sebab tu yang ulama sepakat ijma' kubur Nabi Muhammad SAW memang di situ lah. Ada pun kubur makam Nabi lain tu yang ada banyak. Kubur Nabi Adam banyak tempat ada. Banyak tempat. Nabi Ibrahim di mana jenazah dia, kubur dia, dalam hadis sebut jenazah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan banyak Nabi Yusuf, banyak Nabi lain lagi lah, berada di Palestin, tak jauh dengan Masjid Al-Aqsa. Dan Nabi Ibrahim pun meninggal dunia di situ. Jadi makam Ibrahim tu tempat Nabi Ibrahim diri tu. Saya tak tahu orang kata ubah dah, betul ke Ustaz? Betul ke ubah ke tempat dia? Tak ada lagi tempat Nabi Ibrahim berdiri tu. Sunat kita semayang. Siapa boleh semayang tu, semayang sunat. Apa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, sunat semayang di situ, pas tawaf. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim yang tegakkan. Nabi Ismail tolong bagi, tolong ambil barang bagi. Nabi Ibrahim yang tegakkan Kaabah tu. Baik, setelah dia ketika binaan berkata keduanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hai Tuhan kami, terimalah olehmu daripada kami binaan kami ini, bahawa engkau itu Tuhan yang amat mendengar bagi permintaan kami, lagi amat mengetahui dengan perbuatan kami. Ini yang ada seorang ulama nama dia Wahid bin Ward, ulama salaf. Bila dia baca ayat ni menangis dia. Baca ayat ni menangis dia. Wahid bin Ward. Sebab kenapa dia menangis? Bila dia baca ayat ni, dia terus berkata, ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, Khalil. Dia ada Habibullah, Khalilullah. Khalil ni tinggilah tuan-tuan, kekasih Allah, yang dalam hati dia hanya ada Allah Ta'ala sahaja. Khalil, wahai Khalilullah. Ini Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad juga Khalilullah. Disebut kamu membina binaan Kaabah, tarfa'u qawa'ib baitar rahman, kamu meninggikan binaan Tuhan, rumah Tuhan yang Maha Pemurah, yakni Kaabah. Wa anta mushfiqun alla tataqabbal minka, sedangkan hati kamu takut tak diterima amalan tu. Dia sebut menangis dia. Pasal apa? Nak cerita Nabi Ibrahim ni, dia tu Nabi Rasul, kemudian buat Kaabah nak perintah pada Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tolong. Dah buat, doa lagi, ya Allah terimalah ya Allah.
Sebab tu Wahid bin War ni menangis baca. Kita ni kadang-kadang buat amalan, kadang kita rasa macam apa? Takkan Allah Ta'ala tak terima kot. Kita confident. Sebab tu dia baca menangis. Rasa jauhnya kita dengan Nabi. Kamu membina rumah Tuhan yang Maha Pemurah dan kamu takut Allah Ta'ala tak terima amalan tu. Halusnya jiwa Nabi, tuan-tuan. Itu yang saya pernah sebut kat tuan-tuan. Kita lepas main, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ikut Nabi, itu memang Nabi istighfar. Aku mohon ampun padamu ya Allah, yang tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku kembali kepadamu. Besok kadang-kadang orang istighfar ni buat dosa, kadang-kadang buat dosa. Minta ampun pada Allah ni lepas sembahyang istighfar. Bukan lepas buat dosa. Kenapa Nabi minta ampun? Takut ada kurang dalam sembahyang. Takut dalam sembahyang tu ada kurang. Tu minta ampun. Kenapa Nabi minta ampun sehari 100 kali? Minta ampun pada Allah. Takut ada kurang, rendahnya. Itu yang kadang-kadang saya buat analogi nak faham, tuan-tuan, mudah kita nak faham. Kalau kita pergi kita pergi misi rumput rumah orang. Kita pergi misi rumput rumah orang. Janji dengan dia, siap misi rumput bagi kita 200. Contohnya lah, siap misi 200. Tapi kita pergi rumah dia, Masya Allah, dia layan kita cukup bagus. Dia bagi kita makan pagi sedap. Lepas tu nanti tengah hari nanti dia bagi makan, katakan tanah luas lah tuan-tuan, bagi makan tengah hari sedap. Petang lagi dah habis semua tu, petang tu kita nak balik, dia bagi kita janji 200, dia bagi kita cek 20,000. Kita terkejut, banyak sangat ni. Dia kata tak apa, ambil lah. Lepas tu dia minta maaf lagi. Saya minta maaf lah, aku ada kurang ke apa ke. Macam ni orang bagus, betul tak? Tapi kalau ada orang, kita pergi misi rumput rumah dia, dia bagi lebih pun, tapi dia lempak duit tu. Habis kita misi rumput, dia bagi, nah 20,000. Takkan tak cukup 20,000 tu. Yang ni tak ada adab. Orang yang beradab ni jiwa dia halus. Itu Nabi-Nabi, ibadah dia yang terbaik, tapi takut lagi kok ada kurang. Itu minta ampun, takut lagi kok ada kurang. Baik, itu jiwa. Kalau orang yang baik, tuan-tuan, takut. Itu sahabat Nabi saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Habis Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan doa, ya Allah terimalah amalan kami di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan doa, ya Allah sampaikanlah kami di bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, ya Allah terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Itu jiwa yang halus. Itu dalam Quran sebut. Surah Al-Mu'minun sama makna dia. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka menginfakkan harta mereka, bersedekah, zakat, rajin bersedekah, tapi wa qulubuhum wajilah, hati dia takut. Sedekah rajin, tapi hati takut, dan mereka rasa mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Kemudian apa yang Allah Ta'ala sebut 61 ayat surah Al-Mu'minun, kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat, orang yang lagu ni lah yang bersegera, yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun, orang lagu ni lah yang meninggalkan orang lain dan melakukan amal kebaikan. Siapa dia golongan yang menginfakkan harta dalam keadaan hati dia takut? Kan isi Nabi tanya, Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi, ahum yasriqun, dia ni mencuri ke? Ahum mencuri ke? Ahum yashribun al-khamr, adakah mereka ni minum arak? Minum arak mencuri ke? Nak sedekah takut ni? Orang sedekah tak takut, dia sedekah takut. Nabi kata tak, balhum yusallun, bahkan mereka ni semayang, wa yasumun, dan mereka ni berpuasa, wa yatasaddaqun, mereka ni rajin bersedekah. Habis tu takut kenapa? Yakhafuna alla yataqabbalu minhum, takut kalau Allah Ta'ala tak terima. Tengok balik diri kita, tuan-tuan. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah disebut harus saja bagi Allah memasukkan orang yang soleh ke dalam syurga, dan harus bagi Allah memasukkan orang yang jahat dalam syurga. Harus bagi Allah, benda tu harus, bukan wajib bagi Allah. Semua kembali pada Allah. Tidak ada berhak seorang makhluk mewajibkan Tuhan dengan apa-apa. Cuma kita berpegang pada janji Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza kita dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, aku dah beramal, tak ada, aku mesti masuk syurga. Itu Mu'tazilah. Dia pakai akal sangat sampai hilang adab dia. Baik tuan-tuan. Kemudian innaka antas, dan engkaulah hai Tuhan kami, dan yang amat mengetahui perbuatan kami. Kemudian ini innaka antas samiul alim, yang maha mendengar lagi amat mengetahui. Kadang-kadang orang tanya kan, kita sebut tentang sifat Allah ni lah.
Ada orang sebut laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala tak sama dengan makhluk dia, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kan kadang-kadang ada orang sebut Allah Taala ni, bila sebut tangan Allah, Allah Taala ada tangan dah beranggota. Bila sebut mata, Allah Taala ni ada mata beranggota. Sebab apa? Bagi dia Allah Taala ada anggota tak sama dengan kita. Sebab apa? Allah Taala juga melihat dan mendengar, tak sama dengan kita. Sama. Sebenarnya tak sama. Sebab anggota ni tuan-tuan, anggota dia merujuk kepada juzuk. Allah Ta'ala maha suci daripada Allah juzuk. Allah Ta'ala bukan berjuzuk-juzuk. Sebab tu tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, bila sebut macam Imam Abu Hasan Asy'ari kan, dia sebut dalam Maqalatul Islamin dan sebagainya, walaupun dia isbat Allah Ta'ala tangan, mata, tapi apa kata Abu Hasan Asy'ari? Baca habis kitab dia, Sifatul Ma'an. Bukan makna anggota, tapi makna sifat maknawi. Mana sifat maknawi? Sifat maknawi ni macam kuat. Itu sifat maknawi lah. Berkehendak, melihat. Itulah takwil. Takwil ijmali. Memalingkan makna anggota kepada makna sifat. Boleh tak? Itu dia. Baik, maknanya bukan anggota. Habis tu kadang-kadang orang kata, kita melihat, Allah melihat. Kita mendengar, Allah mendengar. Tak sama ke? Tak sama. Tak sama dalam beberapa sudut. Yang pertama, tak ada pernah dalam dunia ni orang mengatakan kita melihat sama dengan Allah. Tak ada. Betul tak? Adakah orang kata kita mendengar sama dengan Allah? Tak ada orang sebut lagu tu. Kerana fungsi sifat, sifat fungsi dia untuk membezakan. Itu fungsi sifat. Tak pernah dalam sejarah tuan-tuan. Musyabbihah, mujassimah ada. Ada. Karamiyah contoh, Haramiyah, geng-geng mujassimah tu, yang mengatakan Allah Ta'ala memang betul-betul duduk atas langit. Allah Ta'ala beranggota. Allah Ta'ala tak ada jantung dan paru-paru ya. Pasal Allah Ta'ala tak perlu. Ada sebut begitu. Allah Ta'ala tak bernafas. Jadi Allah Ta'ala tak perlu paru-paru. Allah Ta'ala tak ada buah pinggang. Pasal tak makan, tak perlu. Ada sebut begitu. Ini memang teruk. Ini mujassimah, jelas. Tapi golongan yang menyamakan sifat Allah dengan Tuhan, tak ada. Pasal apa? Sifat tu, fungsi dia memang membezakan. Orang faham. Hatta kita dengan haiwan pun tak sama. Sudut kekuatan pandangan kita, haiwan lebih kuat. Pendengaran kita, haiwan lebih kuat, lebih tajam lagi. Mata dia pun sama. Dalam gelap kucing nampak. Tuan-tuan, apa beza sifat kita dengan sifat Allah? Dia ada dua perkara. Yang pertama, sifat Allah Ta'ala ni qadim, tidak ada permulaan. Betul tak? Kita ada permulaan. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala ni dia apa? Dia kekal selama-lamanya, sarmadiyah, kekal, baqa. Kita, mata kita mula-mula nampak makin tua makin kelabu, makin tua makin kelabu, mati tapi tak nampak apa. Dia tak kekal. Kemudian sifat kita ni terbatas, mendengar, melihat, dia terbatas. Yang keempat, sifat yang ada pada kita ni dijadikan oleh Allah. Boleh lah. Itu beza dia. Jadi kalau orang kiaskan Allah beranggota, tak sama, seperti mana Allah ada sifat tak sama, kias dia salah. Dia panggil qiyas ma'al fariq. Qiyas tak kena. Dan Abu Hasan Asy'ari, selalu orang baca kitab Abu Hasan Asy'ari tu, yang kononnya Abu Hasan Asy'ari telah bertaubat daripada akidah dia, kembali dan diisbat segala sifat khabariyah ni. Baca betul-betul kitab dia. Dia isbat sifat khabariyah, tangan, mata, apa semua ni, tapi ala sifatil ma'an, sifat maknawi, bukan anggota. Itulah dipanggil sebagai takwil ijmali, takwil secara umum. Dia tak khususkan sifat apa, dia tak sebut, tapi sifat. Qudrah tangan tu, qudrah ke bukan? Sifat, tapi bukan, tak tahu. Dia tak takwil secara tafsili, takwil ijmali saja. Baik tuan-tuan. Kemudian kita sambung. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Hai Tuhan kami, jadikanlah kami menurut kedua-keduanya bagi Engkau. Muslimain ni maksudnya tunduk dan patuh kepada Allah. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua kata, jadikanlah kami berdua ni orang yang ikhlas. Dua pandangan. Muslimah ini taat kepada Allah. Yang kedua, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan jadikanlah daripada zuriat kami umat yang menurut bagi Engkau, umat yang patuh dan taat bagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang kedua, jadikanlah umatnya ikhlas. Sebagai ulama kata, doa ini khusus kepada bangsa Arab. Sebagai ulama sebut,
Sebab dia doa masa ni kan, zuriat Nabi Ibrahim ni bapa kepada dua bangsa, bangsa Arab dan bangsa Israel, Yahudi. Tapi doa ini ketika siap doa ni merujuk kepada penduduk yang berada di Mekah, yakni anak cucu cicit Nabi Allah Ismail alaihi salam. Baik, kemudian wa arina manasikana wa tub alaina, dan perlihat akan kami akan segala pekerjaan haji kami atau ibadah kami, dan taubat olehmu atas kami. Wa tub alaina maksudnya terimalah taubat kami. Jadi minta pada Allah supaya tunjuk kepada kami bagaimana nak melakukan ibadah haji, manasik. Saya umrah pun tak pernah, haji pun tak pernah. Kita boleh sebut haji, dia ada rukun, dia ada 6, betul tak? Ihram, lepas tu apa lagi Ustaz? Wukuf di Arafah, tawaf ifadah, satu lagi apa Ustaz? Ya, tak ingat Ustaz. Sa'i kot. Sa'i, lepas sa'i apa nama? Tahlul, kemudian tertib. Dia orang 6 lah. Tapi dia ada wajib pula. Yang tu dia tak boleh tinggal lah. Yang wajib apa? Yang rukun haji tu dia tak boleh, kalau tertinggal batal lah. Itu yang saya pernah dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, dia pernah sebut 1 tahun tu jemaah haji Malaysia batal haji dia. Sebab dia tak sempat wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tu haji, dia inti kepada haji tu. Al-Hajju Arafah kan Nabi sebut. Haji tu adalah Arafah. Dia mesti ada setelah sekejap lah, wukuf sekejap di Arafah. Ada jemaah haji Malaysia tu dia tak sempat, jam kot, orang ramai kan, ramai jutaan. Dia pun tak sempat sampai di Arafah daripada lepas Zuhur 9 Zulhijjah, sebelum lepas subuh 10 Zulhijjah. Dia pun tak sempat, jam. Dia pun pula tak berjalan, relax tunggu bas sampai. Dah lebih 10 Zulhijjah tu, lebih lepas subuh tu baru nak sampai, tak dapat Arafah, batal haji. Patut kalau yang pandai, dia bila tak dapat jalan, bahkan dia banyak jalan, jam, dia kena jalan kaki pergi juga, dapatkan juga wukuf di Arafah sebentar tu. Kalau tak dapat, tak boleh nak apa, tak boleh nak ni lah. Kalau wajib haji kita boleh bayar dam, rukun mana boleh bayar dam. Baik, kemudian jadi tunjukkanlah. Jadi dalam riwayat ni yang tunjukkan cara ibadah ni, syuruk berapa tu? 7 minit dah ke belum? Tak bunyi tek-tek pun. Tak bunyi, saya lajak tuan-tuan. Tak, sikit kita habiskan ini tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, wa arina manasikana, tunjukkanlah cara ibadah kami. Ketika ni datang malaikat Jibril alaihi salam, dia pegang tangan Nabi Ibrahim, ditunjuk. Mula-mula pergi ke Mina, kemudian apa? Safa dan Marwah. Kemudian apa? Masa ni lah pergi di Jamrah tu, nampak syaitan tu. Masa Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril, nampak iblis duduk kat Jamrah. Jadi Nabi Jibril kata kabbirhu wa ramah, kabbir, Allahu akbar, sebutlah Allahu akbar, dan bali tu yang dia ambil batu tu, dia simbolik, dan dia bali. Pasal iblis masa ni dia nak cuba masukkan ritual yang tak elok lah dalam ibadah haji. Dia cuba masuk dalam manasik tu ibadah yang bercanggah dengan arahan Allah. Tu yang Jibril suruh lempak batu 3 kali kan. Jamratul Aqabah, Jamratul yang tengah tu wusta kan. Yang last kali jamrah Jamratul yang last kali Quswa saya pun tak ingat, saya tak pernah pergi haji tuan. Jadi balin. Bila balin 3 kali tu simbolik lah, supaya penentangan pada iblis. Maknanya tuan-tuan balik Malaysia ni, dalam hati ni ingat kita duduk balin batu tu simbolik. Bila iblis suruh buat jahat, lawan. Itu simbolik dia. Dia saya tengok ada yang macam pakai machine gun pun ada. Memang betul. Dia ada masalah peribadi dengan iblis tuan. Ada yang baling-baling sungguh. Saya tengok dah kan video orang share kan. Dia baling-baling sungguh, dia marah sungguh kat iblis. Dia simbolik supaya apa? Kita balik Malaysia, bila iblis suruh kita buat jahat, tahu tu iblis lawan. Kalau dia ada depan, kita baling batu. Kita nak main sembahyang subuh, iblis bisik tidur. Ni iblis ni lawan. Betul tak? Main saja lintasan yang jahat, itulah daripada iblis dan syaitan. Lawan tu. Nah, lawan. Yang zahirnya kita baling batu, tapi perlawanan sebenar kita dalam ni. Inilah perlawanan sebenar kita dengan iblis. Segala lintasan yang jahat, bisikan yang jahat daripada iblis, kita kena kalahkan. Seperti mana kita duduk baling batu kat dia, kita tak mau ikut dia. Kemudian innaka antat tawwabur rahim, sebabnya engkau itu Tuhan yang banyak menerima taubat, lagi yang amat kasih sayang, rahim hamba-hambanya.
maka pintalah keduanya akan taubat serta maksum keduanya itu kerana tawaduk dan mengajar bagi zuriat keduanya habis. Minta taubat tapi maksum. Ini pengarang sebut. Dan dia nak beritahu apa? Kerana tawaduk, merendah diri, halusnya jiwa Nabi, minta ampun, takut ada kurang. Dan dia nak ajak kepada zuriat dia, minta ampunlah pada Allah. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung tahu Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Inilah dalil yang menunjukkan doa-doa ini khusus kepada bangsa Arab. Khusus kepada bangsa Arab daripada jalur Nabi Allah Ismail alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'ahum wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmuda wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.